Terima kasih Yati ya. Para pendengar yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam slot guru dan pendidikan. Dan seperti yang disebutkan tadi, salah satu daripada, sekarang ni orang masih bercakap tentang pelan pembangunan pendidikan ni. Tengah rancak lagi sebab baru dibentangkan, dan saya kira masih lagi kerajaan memerlukan respon kepada pelan ini. Sebelum betul-betul finalize lagi, mendapat respon, dan oleh kerana itu penting untuk kita membahaskan, beri komentar dan juga pandangan kita mengenai pelan ini. Dan salah satu yang saya sebut tadi, yang dipanggil aspirasi, aspirasi utama yang nak dicapai kepada golongan pelajar ni, ataupun murid-murid ni, ialah nak melahirkan pelajar yang dia ada 6. Salah satunya ialah aspek etika dan kerohanian. Yang lain itu misalnya pengetahuan. Yang keduanya kemahiran berfikir. Yang ketiga kemahiran memimpin. Yang keempat kemahiran dui bahasa. Jadi yang kelima etika dan kerohanian, dan yang keenamnya identiti nasional. Saya kira untuk kita melihat aspek etika dan kerohanian ini, dia bukan sekadar perlu menjadi salah satu daripada yang 6, tetapi dia mesti menjadi teras kepada yang lain-lain. Kenapa kita kata begitu? Kita tengok secara simple dulu Yati ya. Kalau kita tengok pelajar-pelajar yang tak ada kemahiran dui bahasa misalnya, dia tidaklah begitu menjejaskan kemanusiaannya itu, kan? Dia mungkin tak berapa pandai lah untuk berkomunikasi, kan? Kalau macam mungkin bahasa Inggeris tak begitu baik, tapi masih boleh lagi berkawan, masih lagi duduk dengan baik dengan orang lain, dan paling kurang orang faham. Kalau cakap bahasa Melayu pun masih boleh faham. Betul. Mungkin dia ada kekurangan dari segi kelancaran komunikasi lah, dan juga mungkin nak merujuk kepada sumber-sumber ilmu. Begitu juga dengan kemahiran memimpin. Sebab ada orang yang dia mungkin tak tahulah, dia jenis mengikut, dia lebih baik menjadi pengikut. Dia mungkin tak ada leadership quality, dia tidak ada, tapi masih okey lagi. Kalau di sekolah yang tak jadi pengawas misalnya, masih ramai pelajar-pelajar yang baik walaupun tak jadi pengawas. Betul. Yang pengawas tu mungkin dia ada kelebihan dari segi memimpin. Yang lain pun begitu juga. Tetapi macam mana kalau pelajar yang tidak ada etika dan tidak ada aspek kerohanian? Jadi daripada perspektif kita orang Islam, saya sendiri merasakan bahawa kalau aspek ini tak ada, dia sudah hilang keseluruhan kemanusiaannya. Kalau masih ingat lagi peringkat awal dulu bila kita bercakap tentang ciri-ciri pendidikan dalam Islam, salah satu ciri utamanya ialah dia mesti bersifat akhlakiyah. Betul. Dia mesti akhirnya ke arah pembinaan akhlak, etika lah kalau dalam bahasa modernnya etika, tapi dalam Islam kita panggil akhlak. Kalau masih ingat lagi, satu lagi ciri yang kita tekankan ialah dia mesti bersifat rohaniah, bersifat kerohanian. Jadi betul, tepat sekali. Bila dua ciri ini disebutkan sebagai salah satu daripada aspirasi utama pendidikan dalam pelan pembangunan ini, saya kira dia menepati. Cuma macam saya tekankan tadi, dia harus menjadi teras. Dia tidak boleh jadi salah satu daripada 6 aspirasi itu. Sebab yang ini, yang satu ini, etika dan kerohanian ni, bagi saya dia syarat. Dia satu benda yang wajib. Kalau tak ada dia, maka yang lain-lain itu juga tidak akan tercapai dan tidak akan sempurna dengan baik. Oleh kerana itu, kita nak tekankan bahawa dalam Islam, bila kita bercakap tentang etika dan kerohanian ini, inilah sebenarnya yang menjadikan manusia itu manusia. Dan caranya ialah dengan pendidikan. Betul. Jadi pendidikan ni akhirnya, matlamat akhirnya ialah untuk mendidik aspek akhlak dan kerohanian seseorang pelajar. Mungkin ada yang berkata, alah apa sangatlah aspek etika dan kerohanian. Orang yang bercakap begini, saya kira dia mungkin tak faham erti etika dan kerohanian dari sudut pandangan Islam. Mungkin kefahaman mereka tentang etika dan kerohanian ini sudah disempitkan menjadi satu kefahaman yang rendah sahaja. Misalnya kalau dikata etika tu mungkin budak ni mungkin tak berapa pandai bercakap cara baik,
Mungkin kalau makan itu pakai sudu dan garpu tu bising lah kan. Ini tak beretika. Sebab itu etiket dalam konteks orang barat. Bila etiket itu merujuk kepada benda-benda formal macam tu. Tata cara. Tata cara. Protokol lah. Kalau senang bahasa kadang-kadang pakai protokol. Tapi etika bukan protokol dalam Islam. Bila kita kata tentang akhlak, dia bukan sekadar protokol. Kalau dia pakai garpu dengan sudu bising pun, tapi akhlaknya baik, dia ikhlas, dia tetap jadi orang yang baik tadi ya. Mungkin sebab dia tak biasa je lah pakai sudu dan garpu kan. Ataupun bila bercakap tu dia tak pandai nak menggunakan istilah-istilah protokol yang baik kan. Misalnya kena mulakan dengan how are you sir kan, ataupun apa-apa sajalah, good morning. Tetapi yang lebih penting ialah adakah akhlak dan kerohaniannya itu baik. Jadi sekarang ni mungkin dalam masa yang terhad ini kita nak terangkan yang itu. Dalam konteks Islam, bila kita bercakap tentang etika dan kerohanian, itulah yang menjadi teras kepada kemanusiaan. Sebab itu saya kena terangkan istilah ni sendiri. Bila kita kata tentang etika, kita lebih cenderung dalam Islam untuk menggunakan istilah akhlak. Sebab bagi kita akhlak ini dia lebih mewakili, dia boleh representatif kepada sudut pandangan atau pandangan alam Islam sendiri. Yang lebih menarik Yati, bila kita cakap tentang akhlak ni, dia datang daripada istilah bahasa Arab, dia punya teras khalaqa. Khalaqa ni maksudnya mencipta, menjadikan. Dia punya jamak khuluq. Dan khuluq ini dia bererti kejadian. Tetapi kejadian merujuk kepada kejadian dalaman manusia. Kalau kejadian luaran dipanggil khalq. Kha lam qaf tapi kha di atas, lam mati, khalq. Tetapi khuluq ini kha di depan, lam di depan dan qaf pun di depan, khuluqun. Apa beza antara khuluq dengan khalq? Ini bahasa Arab sikit Yati. Khalq ini dia merujuk pada kejadian luaran kita. Kejadian luaran ni kadang-kadang Tuhan jadikan kita ni cantik, kita ni mungkin handsome, kita ni sempurna. Tetapi yang lebih penting lagi, Tuhan juga menjadikan kita ada kejadian dalaman. Kejadian dalaman inilah yang kita panggil akhlak. Khuluq tadi, akhlak. Dan dalam Islam, kejadian dalaman ni yang paling penting, yang lebih penting. Sebab kejadian luaran ni kita tak boleh nak kontrol kan. Kadang-kadang orang lahir-lahir cacat misalnya. Muka tak berapa cantik, sengit hidung ke, ataupun cacat mulutnya ke. Ini benda yang kita tidak boleh tukar. Dan itu tidak menentukan pun kehebatan kita, kemanusiaan kita, keinsanan kita. Tetapi kejadian dalaman sebab kejadian dalaman ini boleh boleh disemai, boleh dibentuk. Dan yang pembentukan kejadian dalaman inilah yang dinamakan akhlak. Sebab itu saya selalu quote doa yang kita baca ketika melihat cermin. Dulu pun saya dah pernah sebut kan. Kerana tepat sekali doa itu nak menceritakan bila kita baca Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa yang kita selalu baca ketika melihat cermin. Kepada orang yang baca lah. Mungkin dah lama tinggal tadika dulu kan, masa kita belajar dulu. Tapi tak apa, kita boleh ulang-ulangkan selalu. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana engkau mencantikkan khalqi. Khalqi ni yang merujuk kepada yang saya kata kejadian luaran itu. Sebagaimana engkau mencantikkan kejadian luaranku, cantikkan jugalah kejadian dalamanku. Maksudnya apa? Orang tengok cermin Yati, biasa dia nampak yang luar aje. Betul. Dia nampak dia punya jambul dia elok je terletak dekat dahi dia. Dia nampak hidung dia yang mancung, dia nampak mungkin gigi dia yang tersusun. Dia kagum dengan kejadian luaran dia. Tetapi Tuhan ingatkan bila kita berdoa, mintalah pada Allah supaya mencantikkan kejadian dalamanku. Dan kejadian dalamanku inilah yang merujuk kepada kerohanian tadi. Saya nak kaitkan bila etika dan kerohanian itu, akhlak kita ni nampak dia punya penjelmaan di luar zahir. Misalnya kalau kita tolong orang, itu nampak luaran, tetapi sumbernya, dia punya asalnya itu dalaman. Asalnya itu dalaman. Maknanya disebabkan kejadian dalaman kita baiklah akhirnya menjelmakan tingkah laku dan juga adab yang baik di luar. Jadi dia ada hubungan yang amat rapat
antara kejadian dalaman kita yang merujuk kepada kerohanian ataupun roh dengan kejadian luaran kita yang berupa tingkah laku dan akhlak yang mulia. Dengan kata lain, dalam Islam, kalau orang yang tidak baik kejadian dalamannya, roh kerohaniannya tidak baik, jiwanya, dah senang sekarang ni bahasakan jiwa itu tidak baik, maka sudah pasti kejadian luarannya juga tidak baik. Tapi Yati, perasan tak ada orang yang kita tahu dia tak baik perangai dia, tapi dia selalu menunjuk bahawa dia baik. Misalnya kalau depan-depan orang, dia mulalah buat benda-benda yang baik. Hipokrit. Dia derma pun, depan-depan orang menderma misalnya kan. Ataupun dia cakap benda yang baik-baik, tapi kalau di belakang dia sudah buat benda-benda yang tidak baik. Yang ni macam yang disebut tadi, the term is hypocrite ataupun nifaq. Yang pertama tadi, kalaulah dalam dan luarnya selari, dalam Islam itu kita panggil ikhlas. Ikhlas. Sebab itu kalau orang yang ikhlas, ialah orang yang dia selari jiwanya dan juga budi pekerti dia. Tak kira di mana. Kalau dia di depan orang pun dia macam tu, di belakang pun bersama-sama dengan dirinya sendiri tanpa orang lain, dia juga akan jadi baik. Jadi tak lebih baik lagi. Sebab dia tahu di sana ada Allah, ada Tuhan yang sedang memerhatikan dia. Ada nilai-nilai akhlakiyah yang harus diikuti. Jadi sebab itu dia konsisten dari segi dia punya dia punya tingkah laku itu konsisten di mana saja dia berada. Itu ikhlas. Tetapi orang yang kalau kita lihat luarannya baik, tapi dalamnya kita tahu, ataupun ketika dia berseorangan kita tahu dia mungkin buruk perangainya, ini kita panggil nifaq ataupun orangnya itu dipanggil munafik. Munafik memang macam tu. Zaman Rasulullah pun, depan Rasulullah dia cukup baik, dia sembahyang pun saf pertama, tapi Rasulullah tahu mereka inilah yang dalam hatinya jahat, dalam hatinya amat benci kepada Islam, nak menghancurkan Islam. Jadi bila kita bercakap tentang nak melahirkan pelajar yang beretika dan berkerohanian, kita nak merujuk kepada yang pertama tadi. Pelajar yang dalamnya baik dan ia juga dizahir dan dijelmakan di luar yang juga baik. Jadi kalau Yati bayangkan kalau pelajar begini yang kita lahirkan, kita tak risau. Betul. Kita guru pun tak risau, ibu bapa pun tak risau. Tapi sekarang kita tengok cabaran terbesar kita ialah cabaran bagi saya dua-dua ni, kerohanian dan etika. Sebab itu pelajar kita depan guru tengok baik, tapi tiba-tiba bila ada kes disiplin, ini budak ni, cikgu pun terkejut. Budak ini yang sebenarnya bermasalah. Jadi mungkin dia berpura-pura, mungkin dia ada nifaq, dia orang munafik dari segi dia punya tata cara dan juga akhlak ataupun etikanya. Yang ni kita tak nak. Dan nampaknya cabaran ni besar ya, sebab itu kes disiplin banyak sekarang ni. Pelajar-pelajar nampaknya tidak dapat melahirkan hasil yang baik dari segi budi pekerti. Dan sebab itulah kalau kita lihat, nak pergi lebih mendalam sikit tentang kerohanian ini, bila Al-Quran bercakap tentang roh ni itu ya, roh inilah sebenarnya yang diri yang dikatakan jiwa inilah yang sebenarnya menentukan baik buruk manusia. Dalam satu hadis yang kita biasa dengar, Rasulullah SAW mengatakan bahawa ada satu daging dalam badan manusia ini, iza salaha salahal jasadu kulluh wa iza fasada jasadul kulluh, atau kama qala. Daging ini kalau baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Kalau dia buruk, maka buruklah jasad keseluruhannya. Ala wahyal qalb, dan itulah dia yang dinamakan jiwa dan hati. Jadi hati ini memang jelas dialah yang akan mempengaruhi tingkah laku dan nilai seseorang manusia itu. Kemudian dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang betapa orang yang baik dari segi jiwanya itu, dia akan lebih dekat dengan penciptanya. Yang dipanggil nafs al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini merujuk kepada hati-hati yang telah dibina dengan baik dan menghasilkan, menjelmakan akhlak yang baik. Ini jiwa yang dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepada Allah dan masuklah ke dalam syurga. Jadi kedudukan orang yang punya jiwa yang baik ini sudah dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam syurga, dan kedudukannya hampir dengan Allah SWT. Ada jiwa-jiwa yang Al-Quran juga sebut jiwa yang rendah ni. Dia panggil an-nafs al-lawamah. Yang lebih rendah lagi nafs al-ammarah bisu'.
Yang lawamah ni yang berperang antara baik dengan buruk. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang dia kalah. Ni lawamah. Macam kita lah. Kan kadang-kadang kita rasa bersemangat nak semayang, kita bersemangat nak beragama, nak berakhlak dengan baik, tapi kadang-kadang kita rasa malas. Itu ketika jiwa kalah lah tu. Itu dipanggil lawamah. Tetapi yang lebih buruk ialah yang dipanggil amarah bisu, yang sentiasa saja mengajak ke arah yang buruk dan yang jahat. Yang ini sentiasa kalah. Kalau dia main je, asyik kalah je. Asyik kalah. Muka kalah je lah ni. Kalau muka lawamah tadi, dia ada juga menang dan kalah. Tapi yang tersentiasa menang itu ialah jiwa yang tenang. An-nafs al-mutmainnah. Dan ini yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, Allah menjemput dia masuk dalam syurga. Dan sebab itulah Al-Quran juga menyebut bahawa berjayalah mereka yang membersihkan jiwa ini. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah mereka-mereka yang telah membersihkan jiwa. Jiwa ni merujuk kepada kerohanian lah. Jadi jangan kita ingat bila cakap kerohanian ni, ni yang duduk dalam atas sejadah pegang tasbih ataupun duduk dalam gua sedang bertapa. Itulah kerohanian. Mystical. Bahasanya tu ini mistik ataupun yang ada macam pelik-pelik sikit. Itulah kerohanian. Tidak. Kerohanian ini benda yang sentiasa ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Dan kerohanian inilah yang harus dibina dari masa ke semasa. Dan kalau kita tidak membenanya, maka akan timbullah nilai-nilai etika, nilai-nilai tingkah laku yang tidak baik. Saya juga nak sentuh bila kita cakap tentang etika ni, Yati. Saya sebut tadi bahawa maknanya itu telah disempitkan, terutama sekali apabila bercakap tentang dalam konteks moden, zaman moden ini. Etika itu kadang-kadang dikaitkan dengan benda-benda yang hanya bersifat, kita panggil pragmatik. Macam mana sifat pragmatik ni? Ada orang mengata, baik dan buruk ni, kalau dia bagi kita kegunaan, dia baik lah. Kalau dia bagi kita kesusahan, dia buruk lah. Atau yang lebih teruk lagi, ini bukan etika biasa ni. Ini etika ni dipegang oleh ahli-ahli falsafah juga. Dia panggil pragmatism, ataupun utilitarian ethics. Etika yang berdasarkan utility. Maksudnya apa? Kalau benda tu dari segi kegunaannya baik, misalnya mikrofon ini, dia bagi kegunaan kan kepada Yati untuk bercakap, baik mikrofon ni. Komputer ni, banyak guna dia, baik komputer ni. Jadi baik ni kan nilai moral kan. Dia hanya dikaitkan benda-benda yang berguna dari segi praktikal saja, kegunaan. Bersandar kepada sesuatu lain. Kita tak nafikan benda tu, kita bersetuju. Tapi tak boleh diletakkan hanya itu saja kebaikan. Sebab ada juga benda yang mungkin nilai praktikalnya kurang, Yati, tapi dia masih baik kepada kita. Saya bagi contoh. Dalam agama, kita diwajibkan pergi menunaikan haji kan. Ni sekarang orang tengah pergi haji ni. Betul. Orang pergi haji ni, Yati, dia, kalaulah orang tadi yang mengatakan bahawa yang baik tu hanyalah yang memberi kegunaan yang baik saja pada diri, pergi haji ni dilihat daripada perspektif itu, banyak dia punya ketidakbaikan. Sebab apa? Sebab bila orang pergi tu, bayangkan berapa juta orang kat sana. Paling kurang 2 juta yang berkumpul. Ada yang bersesak-sesak, ada yang meninggal dunia kat sana, ada yang sakit, ada yang itu dan ini, ada yang kat terowong dulu, muasim dulu, sampai ada yang mati. Jadi apa guna? Ni kalau cakap tentang guna tadi ni, utility tadi, apa gunanya orang pergi Mekah? Sebab banyak merugikan daripada menguntungkan. Duit pun habis, tenaga pun habis, kos pun habis. Tak ada yang baik. Tak ada yang baik dari segi utility, dari segi kegunaan. Sebab itu tidak boleh kita katakan baik itu hanya bersifat praktikal yang nampak luaran sahaja. Sebab agama ini banyak mengajar kita kebaikan dari segi kerohanian tadi. Mungkin sembahyang bagi orang kilang yang sekular sifatnya, dia kata rugi masa. Kan kalau kita bagi masa untuk mereka ni sembahyang 5 minit, keluar untuk sembahyang 5 minit, productivity telah terjejas. Bayangkan 5 minit berapa banyak satu-satu komponen dapat disiapkan. Jadi rugi kan, dan itu tidak baiklah dari segi sudut utility. Sebab itu dalam agama kita tidak harus melihat nilai baik dan buruk tu hanya dari segi kegunaan begitu sahaja. Itu satu. Ada satu lagi teori yang lebih dahsyat lagi, ya. Yang baik itu ialah apa yang memberi kelazatan pada jasad kita, dan apa yang buruk itu ialah apa yang memberikan kesakitan kepada jasad. Ini dipanggil hedonistic theory of ethics.
Jadi sebab itu yang baik untuk apa? Untuk jasad seksual misalnya. Kelazatan seksual itulah yang baik untuk manusia. Hiburan. Makan, minum kan. Jadi segala-galanya makan dan minum. Tengok iklan TV pun apa-apa pun burger kan. Yang luaran sahaja. Yang kelazatan jasmaniah sahaja. Sekali lagi ini tidak tepat dalam konteks agama sebab macam mana yang kelazatan rohaniah kan, orang yang berzikir, orang yang tenang memikirkan tentang Tuhan, bagi kita itu lebih lazat lagi. Tapi tak masuk buku orang kata. Kalau dalam konteks teori tadi tak masuk buku sebab dia tak ada kena-mengena dengan jasmaniah. Jadi kita tak nak teori-teori ini yang mempengaruhi pendidikan. Bila cakap tentang pendidikan, kita nak supaya yang luaran ni sahaja yang ada pada pelajar-pelajar kita. Satu sukan, satu pelajar. Kan ada sekarang satu kata kita tak tolak benda itu. Bagus supaya pelajar itu riadah itu sihat. Tapi jangan itu sahaja. Jangan itu sahaja. Kenapa tidak satu pelajar satu buku misalnya kan? Kita galakkan pelajar tu menulis walaupun buku kecil, satu buku ataupun satu pelajar satu amalan. Kan dalam konteks agama, satu pelajar itu saya nak fokuskan solat misalnya kan. Jadi biar dia terbiasa dengan benda-benda itu walaupun rugi, tak banyak untung berdasarkan teori-teori tadi, tak banyak untung. Tapi dia menepati pandangan Islam tentang perkara itu. Satu lagi last sebelum kita mungkin buka soal jawab tentang perkara ini. Kalau kita lihat dalam konteks akhlak pelajar ini, sekali lagi kelemahan saya tengok dalam konteks sistem pendidikan ialah dia tidak ada, ni pun saya pernah sebut dulu, kita punya cara menilai itu tak ada. Assessment method tu tidak ada. Macam mana kita nak pastikan bahawa pelajar itu dari segi akhlak dan kerohaniannya itu baik, barulah kita nanti akan lepaskan dia untuk naik ke tahap yang lebih tinggi dalam pendidikan. Sebelum ini kita ada peperiksaan kan, peperiksaan ujung tahun lah, peperiksaan bulanan lah, peperiksaan mingguan, mungkin ada kuis-kuis, ujian-ujian sahaja. Tapi masuk ke tidak dalam sistem ataupun metodologi peperiksaan itu konteks etika dan kerohanian. Tak ada kan. Misalnya tadi kita cakap tentang nifak kan. Nifak ni dalam hadis ada 3 benda kan. Kalau dia bercakap dia bohong, kalau dia berjanji dia akan mungkiri, dan kalau dia beri amanah dia akan dia akan mungkir, dia akan pecah amanah itu, dia tak buat. Jadi 3 ni macam mana dari segi penilaian pendidikan diterapkan? Saya rasa hampir tidak ada. Maknanya macam mana kita nak pastikan pelajar ini dia selalu tepati janji. Dari segi praktikalnya, sepatutnya mungkin kena ada satu penilaian pelajar itu, gurunya itu, selain daripada penilaian bersifat kognitif, peksanya apa semua, gurunya meneliti setiap hari pelajar ni. Betul. Perangainya macam mana dia bergaul dengan kawan-kawannya. Oh, ni jenis suka menipu ni. Kalau apa-apa nampak kan dia tipu kawan dia, tipu sana tipu sini, tapi periksa mungkin baik dari sisi kognitif mungkin baik. Ni masalah sisi akhlak akhlak dan kerohanian. Perlu bagi permakahan juga. Kena bagi permakahan. Kena permakahan. Dulu begitu jadi Kalau kita tengok tok-tok guru dulu yang belajar pondok misalnya kan. Anak-anak murid tu duduk bersama-sama dengan guru, duduk rumah sekeliling guru, dan dia serve the master. Dia tolong angkat air, dia tolong masakkan ni kan. Angkat api, kayu api. Itu aspek akhlak. Jadi kalau guru dia tengok yang tu dah lah malas ni, dari segi akhlak pun buruk, tak boleh naik. Dia tak boleh naik ke tahap kitab yang lebih tinggi. Tak naik darjah tak naik darjah, makamnya tak naik. Kalau dalam tasawuf tu makamnya tidak naik, dia kekal di situ. Ini hampir tidak ada dalam konteks assessment pendidikan kita. Dan kalau kita setuju bahawa etika dan kerohanian mesti menjadi ciri aspirasi utama, kita juga mesti memikirkan cara mana kita nak menilai pelajar-pelajar kita ini lulus dalam konteks etika dan kerohanian. Mungkin perlu dijadikan modul konteks pelajar guru ke mungkin. Yes. Maknanya guru kena diberikan ruang macam mana untuk menilai akhlak dan etika pelajar. Macam mana cara bercakapnya, macam mana dia bertutur, dia bercakap, amanah ke tidak kalau diberikan. Dan mesti diambil kira dalam konteks pemarkahan ataupun penilaian rasmi, jangan penilaian tak rasmi. Guru dalam hati je, budak ni kalau ikut kerana tak lulus kan ni, tapi tak ada cara kan. Tapi kalau ada cara, why not kan, kita minta guru itu memberikan penilaian, dan akhirnya mungkin boleh merubah pelajar-pelajar kita dalam aspek etika dan kerohanian ni, mereka akan lebih maju lagi.
Mungkin cara tu boleh diambil oleh guru-guru disiplin waktu ni ya. Ambil satu guru inisiatif. disiplin. Ambil satu inisiatif, adakan satu kelas maknanya kelas budak-budak baik. Tapi jangan guru disiplinnya, pengetua semua. daripada pengetuanya itu dan kementerian kan mesti mengambil kira aspek-aspek InsyaAllah itu. mudah-mudahan diangkat perkara ini. Dan untuk anda waktu ini juga, jika ini sama-sama berinteraksi bersama kami, boleh hubungi kami di konti kami di 0362051500. Juga tidak ketinggalan di Facebook dan di SMS kita bakal kita kongsi-kongsikan juga. Dan untuk waktu ini kita ambil pemanggil pertama ya. Mungkin kita kongsikan persoalan mereka. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Hanif dari Johor Bahru. Ya, Cik Hanif, terus bercakap dengan doktor. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Kita tahu bahawa perjalanan hidup manusia ni panjang. Ya. Kalau pendidikan dia panjang lah. So untuk peningkatan akhlak tu dia akan menjadi cabaran yang besar lah. Kerana zaman sekarang ni pendidikan di zaman contoh kanak-kanak, remaja, dewasa bila berumah tangga kan. Bagaimana cara untuk, saya nak tanya lah, bagaimana cara benda ni akan wujudnya satu bentuk akhlak yang baik mengikut acuan Rasulullah SAW kan. Di mana dulu Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat dia dibentuk dengan suasana yang begitu jitu lah. So sekarang ni minta pandangan doktor tentang bagaimana dengan keadaan sekarang mungkin. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau berada di Johor juga ya, ada sekolah-sekolah agama yang diajarkan subjek akhlak. Adakah cukup sekadar subjek sahaja ataupun bagaimana? Sebenarnya mungkin boleh kita teruskan juga dengan soalan tadi tu. Ya, ini yang kita duk cakap ni. Kan keseluruhan yang kita bercakap ini ialah dalam usaha supaya akhlak itu nanti akan dapat dibentuk dengan baik. Sudah pasti Rasulullah SAW dan juga cara Rasulullah mendidik para sahabat itu harus menjadi model utama kita. Betul. Tapi kita juga harus melihat dalam konteks cabaran semasa kita. Yang mungkin ada juga aspek-aspek yang kita kena tekankan lebih. Sekarang ini hedonism ini merupakan antara yang besar lah, cabaran hiburan apa semua ni kan. Zaman Rasulullah tu mungkin aspek-aspek itu dia tak kurang lah, tetapi mungkin masa tu syirik, itu dia cabarannya begitu. Jadi di samping kita mengambil model Rasulullah itu sebagai asas, kita juga harus melihat dari sudut cabaran-cabaran semasa kita. Dan sudah pasti itu yang terbaik, yang Rasulullah buat itu yang terbaik. Dan kena ada kajian lah yang lebih mendalam. Bukan sekadar menghuraikan apa yang Rasulullah buat dan sahabat-sahabat lakukan, tetapi juga memberikan cara yang dan kesesuaian dalam konteks nak dilaksanakan dalam zaman kita sekarang ini. Dan jangan kita rasa kecewa sebabkan kita tak dapat nak buat macam Rasulullah buat, kita rasa habislah kita. Sebab Rasulullah tu kena ingat dia dididik oleh Tuhan. Betul. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan yang mendidik dan mengadabkan aku dan mencantikkan peradabanku ataupun adabku. Dan Rasulullah juga mendidik para sahabatnya dengan cara yang cukup cemerlang. Ya, akhlak Rasulullah juga Al-Quran ya. Karena khuluqul Quran dan Rasulullah sendiri datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Memang mission Rasulullah itu yang besarnya ialah untuk membaiki akhlak atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi no doubt, tidak ada keraguan apa yang disebut dengan Cik Hanif tadi. Kita harus menjadi Rasulullah sebagai model, tetapi caranya itu kena ada kajian terus menerus dan menterjemahkan dalam konteks dan kesesuaian masa kita pada hari ini. Itu dia katanya kalau kita nak didik anak tu kena ikut semasa, ikut cara zamannya. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian untuk Islam, guru dan pendidikan. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Suzy. Saya nak tanyalah macam yang kita bincangkan ni tentang plan pembangunan pendidikan, tapi saya nak tanya tentang bagaimana pendidikan untuk pelajar-pelajar kolej yang perkhidmatan, yang mana dia punya latihan di kolej ni berdasarkan pada nanti bila dia keluar dia nak kerja lah. Jadi sekarang ni yang saya tengok bukan kepincangan lah, satu kekurangan sebenarnya bila kita hanya mengejar silibus semata-mata dan memastikan pelatih-pelatih kita ni mahir dari segi mahir lah untuk bekerja nanti, tapi dari segi penerapan akhlak dan sebenarnya penerapan ilmu tu sendiri sebagai satu yang berterusan tak ada.
Semuanya berdasarkan pada semester silibus. Bila habis semester silibus, kalau luluslah. Kalau tak lulus, kadang-kadang malang cikgu juga dipersalahkan kenapa student ni gagal. Itu sahaja. Tak lebih daripada itu. Jadi saya rasa kecewa sebenarnya. Terima kasih Cik Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia luahan asas sebenarnya. Tapi kalau kita lihat juga kalau katanya kalau guru keluaran maktab ni ada pendidikan bagaimana nak mengajar dengan etika yang terbaik Tapi kalau lihat graduan siswa juga ramai sekarang ni masuki alam pendidikan tapinya tak ada asas-asas ini. Jadi mungkin bagaimana doktor? Betul. Walaupun kita banyak bercakap tentang konteks pendidikan sekolah kan, plan ni pun untuk basically untuk sekolah. Betul. Tapi dia tak banyak beza Yati sebab itu teras kepada pendidikan itu juga dia mesti kepada aspek etika dan nilai macam kita sebut tadi. Itu sebab dalam Islam benda tu dah disistemkan sebenarnya. Sebab itu dalam Islam Yati kita tengok kita ada ilmu yang kita panggil ilmu fardu ain. Betul. Kita ada ilmu yang kita panggil ilmu fardu kifayah. Betul. Dan perbezaannya apa? Perbezaannya ilmu fardu ain ni ialah ilmu yang wajib kepada semua. Semua wajib belajar. Semua wajib tahu. Kenapa? Kerana dia melibatkan ilmu-ilmu yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat itu lebih penting. Sebab itu ilmu fardu ain ni macam akidah, macam ibadah, macam akhlak. Ini semua ilmu-ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu kifayah macam kemahiran lah yang disebut tadi. Perkhidmatan ni dia macam mana nanti dia nak bekerja, macam mana dia nak apa, kalau yang engineering tu nak apa guna mesin apa semua dia perlu itu kemahiran. Jadi mungkin yang dikhawatiri oleh encik atau cik ataupun Suzi ni ialah dari sini dia risau bahawa aspek yang fardu ain tadi tidak begitu kuat. Dan oleh kerana itu yang keluar itu dari sisi wazah ke college ke, dia hanya baik dari sisi kemahirannya. Dia tahu kalau tanya tentang mesin dia boleh buat, dia tahu tanya tentang prosedur pekerjaan tu dia boleh buat. Tapi akhlaknya bagaimana? Betul. Amanahnya bagaimana? Keikhlasannya bagaimana? Dia solatnya bagaimana kan? Benda-benda yang bersifat fardu ain tadi. Sebab itu bagi saya sistem itu sendiri harus dibentuk dalam erti kata yang wajib itu mesti diterapkan sebagai asas. Kan maknanya dia nak jadi pekerja di kilang ke, dia nak jadi guru ke, mesti dia melalui satu proses pembelajaran nilai, akhlak dan kerohanian yang mendalam. Dan kalau boleh berterusan tak boleh nanti kalau dia dah tahun akhir dah tak payah belajar sebab dia dah specialize. Kononnya specialize. Dia hanya perlu menumpukan aspek-aspek kepakarannya saja. Ugama semua dah tak relevan dah. Tak boleh begitu. Sepatutnya lagi tinggi dia sampai tahap pembelajarannya, lagi tinggi nilai kerohanian dan etika dia kena tahu. Betul. Supaya nanti cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam bidangnya itu dapat diatasi berdasarkan kekuatan kerohanian dan etika yang dia pelajari. Jadi kalau 20% saja, 10% atau 5% saja daripada kurikulumnya itu berkaitan dengan nilai dan kerohanian, etika dan kerohanian, macam mana dia nak menghadapi cabaran akhlak yang cukup besar di luar sana ketika dia bekerja. Jadi dia berkaitan dengan sistem, kurikulum dan lain-lain lagi. Sebab itu sebagaimana kita concern benda ini dalam konteks pelajar sekolah, kita juga sama prihatin perkara ini harus dilaksanakan dalam konteks college dan pengajian tinggi. Betul tu. Dan kalau dikatakan begitu ya doktor, mungkin apa sebenarnya persiapan ke arah aspek etika dan kerohanian ini kalau kita boleh berikan sedikit. Sebab itu dari segi persiapan saya kira dia mesti bermula dengan struktur itu. Maknanya transformasi ataupun plan pembangunan ni mesti mengambil kira struktur pendidikan itu sendiri. Maksud saya dari segi isi kandungan apa yang diajar itu. Dari segi kurikulum yang seperti kita sebut tadi, sejauh mana kita betul-betul meletakkan peratusan yang tinggi kepada pengajaran hal-hal yang berkaitan dengan etika dan kerohanian. Kalaulah aspek ini merupakan cabaran terbesar, yang inilah yang paling besar yang kita kena isi dalam kurikulum pendidikan kita. Tak boleh kita bagi alasan bahawa agama ni benda-benda personal kan, benda-benda peribadi. Kalau orang nak belajar, tak apalah, tak nak belajar sebab dia tak penting sangat dalam konteks pembangunan sebuah negara. Kenapa tak penting? Sebab kalau kita tahu bahawa cabarannya besar kan, cabaran akhlak, orang yang sampai isap dadah, yang merempit sampai kerajaan terpaksa mengeluarkan duit yang banyak untuk mengatasi hal-hal sebegini, mengapa kita mengatakan dia tidak penting? Jadi sebab itu
Dan kita bercakap ni untuk semua orang jadi bukan untuk orang Islam saja. Betul. Orang yang bukan Islam juga mereka ada pegangan keagamaan, kerohanian dan juga etika mereka sendiri. Kenapa tidak mereka juga berpegang teguh kepada etika dan kerohanian mereka juga? Moral. Moral. Bukan saja moral Kalau orang yang beragama, misalnya agama Kristian. Agama Kristian mengajar banyak nilai-nilai yang baik. Orang beragama Hindu mengajak benda-benda yang baik juga. Jadi masing-masing harus kuat berpegang kepada agama masing-masing. Saya yakin kalau semua berpegang kepada agama masing-masing dengan betul lah, bukan ekstrim dan bukan sesat, apa yang ekstrim ini sampai ke tahap membunuh orang misalnya, itu tak diajar oleh agama. InsyaAllah kalau semua itu diajar dengan baik, saya yakin aspek kerohanian dan etika ini akan menjadi lebih baik dan akan menghasilkan masyarakat dan generasi yang lebih baik dalam konteks pembangunan sebuah negara. Dan Doktor, kita pun panggilan sebenarnya tak henti-henti sana, tapi disebabkan keterbatasan waktu yang kita ada, mungkin sedikit kesimpulan untuk topik kita hari ini. Ya, kita hari ini bercakap tentang satu aspek yang telah disebut sebenarnya dalam Pelan Pembangunan Pendidikan, dalam tajuk ciri aspirasi utama itu dia ada 6 dan salah satunya ialah etika dan kerohanian. Kita berhujah, kita berpandangan hari ini bahawa ini mesti dijadikan teras. Dia tak boleh jadi salah satu. Dia mesti dia mesti teras supaya pelajar-pelajar yang kita lahirkan ni, walaupun dia berkemahiran dalam banyak bidang, tetapi asasnya itu ialah dia punya etika dan kerohanian yang baik. Itu satu. Yang kedua, kita dah terangkan tadi, bila kita bercakap tentang etika dan kerohanian, kita bukan bercakap tentang luaran saja. Bukan dia baik kat sekolah, balik rumah dia jadi perangai macam lain. Orang bekerja pun juga. Kat pejabat baik, kat rumah perangai dah jadi berubah. Kita nak orang yang ikhlas tadi. Ikhlas dalam dan luarnya selari, dan dalamnya baik, luarnya juga baik. Ini akhlak dalam konteks. Dan yang ketiganya, dia mesti diasaskan dengan asas agama. Sebab itu dia ada kerohanian di situ. Mana hanya agama yang menekankan aspek rohaniah ini. Sebab dia mencakup bukan sekadar kehidupan kita di dunia, tetapi juga yang lebih penting lagi, matlamat yang lebih jauh, itu matlamat di akhirat. Kerana kita nak sampai ke sana semua. Betul. Ni bukan di sini sahaja kan, dan itu kekal. Yang ni sementara, yang sana itu kekal. Sebab itu etika dan kerohanian ni dia menjamin, kalau dia dibuat dengan baik, insya-Allah dia menjamin kehidupan yang baik di sini, dan yang lebih penting sana di sana, di akhirat nanti. InsyaAllah, amin. Itu dia. Dan mudah-mudahan kita dapat dalam wacana ilmu pada petang ini, dapat kita bantu diri kita mengelokkan jiwa kita. Semoga nanti terselah di raganya juga Doktor. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Doktor atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah panjang usia kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.